Takut bini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hampa semua. Okey, hari ni saya ada nak cerita mengenai kisah hampa pernah dengar tak dalam scene Doremi ada orang duduk kat tingkap tu, dia duduk cakap takut bini. Hampa pernah dengar tak scene tu? Tereng. Okey. Kalau hampa nak tahu, nama penuh dia ialah Abdul Kadir Jailani atau dikenali sebagai AK Jailani. Beliau juga merupakan seorang pelawak yang sering muncul dalam filem Melayu klasik hitam putih dan juga warna. Asal usul beliau dilahirkan di Negeri Sembilan iaitu daerah Jelebu. Beliau dilahirkan pada tahun 1927. Okey, pekerjaan asal beliau sebelum berlakon, dia merupakan seorang anggota polis di daerah Negeri Sembilan. Beliau juga terkenal sebagai seorang pemuzik akordion dan juga penyanyi pentas bangsawan. Okey, bakat beliau ni dia mula aktif berlakon dan melawak setelah beliau berhenti sebagai seorang polis. Selain itu, beliau juga merupakan bekas pemain sayap bola sepak di Negeri Sembilan. Selain itu, beliau juga pernah mewakili pasukan bola sepak daerah Jelebu iaitu sekitar pada tahun 50-an dan juga 60-an. Filem pertama beliau pernah berlakon sebagai ahli mesyuarat kitab yang kena tarik telinga tu dalam filem Doremi. Selain itu juga, beliau banyak berlakon dalam filem Piramli di Studio Merdeka. Antaranya ialah Nasib Doremi, Keluarga 69, Gerimis, Ahmad Albab, Putus Sudah Kasih Sayang, Laksmana Doremi dan beberapa filem lain hitam putih seperti Miang Miang Keladi dan Penyamun Si Bongkok. Seterusnya, beliau juga pernah muncul dalam beberapa filem warna seperti Minah Manja, Panglima Badut, Penyamun Tarbus, Pagar-Pagar Cinta dan banyak lagi. Selain itu, beliau juga sering muncul dalam drama komedi iaitu Drama Minggu Ini dan siri komedi Aloyah pada tahun 1976 serta siri-siri lain terbitan radio dan televisyen iaitu RTM. Masa bila dia dapat gelaran Kengkang yang mana dalam tahun 70-an iaitu dari rancangan komedi Normadia yang berjudul Aloyah. Diberi gelaran Jailani Kengkang yang mana telatahnya yang cuba menggagahkan tubuhnya, sedangkan gaya jalannya yang kengkang itu yang menambahkan kelucuannya dalam perwatakannya yang dibawa. Misalnya dalam filem Panglima Badut, watak yang paling diingati antaranya ialah filem Doremi sebagai ahli mesyuarat tingkap. Okey, beliau juga popular sezaman dengan pelakon yang lain, antaranya ialah pelawak R. Jaafar, Yusni Jaafar, Param, Yahya Sulong dan ramai lagi. Beliau juga merupakan seorang pelawak yang sangat low profile yang mana jarang muncul sebagai bintang utama dalam sesebuah filem atau drama siri. Namun begitu, beliau mampu mengukir namanya dengan hanya mengungkapkan kata-kata yang bersahaja serta disimpulkan dengan gelak tawa, tengih dan wajah yang selamba. Beliau jatuh sakit pada 6 Oktober pada tahun 1984 telah dimasukkan di Hospital Besar Kuala Lumpur kerana terjatuh di bilik mandi. Beliau diserang sakit lumpuh dan juga kencing manis beberapa bulan kemudiannya. Sejak itu, beliau hanya duduk di rumah dan bergantung hidup dengan ubat-ubatan yang tak putus-putus disalurkan. Antara rakan yang telah beri bantuan kepadanya ketika dia terlantar, Satuan Penyanyi Tanah Air iaitu Papita, pasukan bola sepak artis Malaysia dan artis-artis perseorangan yang lain. Terdapat juga beberapa artis yang telah menubuhkan jawatan kuasa sementara untuk menguruskan AK Jailani selama beliau berada di hospital. Antaranya mereka yang terdiri daripada seniman Mahmud Jun, pengurusi, Fazilah Yusof Suria, bendahari dan beberapa ahli jawatan kuasa yang lain. Persatuan Seniman telah menderma sebanyak RM300, kelab sukan kebajikan orang-orang kerdil
telah menderma sebanyak RM50, derma orang ramai dan rakan karibnya berjumlah RM210. Filem yang terakhir yang dilakonkan oleh A.K. Jalani antaranya ialah Pagar-Pagar Cinta pada tahun 1986 yang berlakon sebagai Pak Dolah atas arahan A.R. Badul, bawah produksi Sabah Film Production. A.K. Jalani meninggal dunia pada hari Isnin 31 Oktober 1988. Pada waktu itu usia beliau 61 tahun. Beliau meninggal di rumah anaknya Jalan Nakhoda Yusof, Kampung Pandan pada jam 6.30 petang selepas sejam dibawa pulang dari Hospital Besar Kuala Lumpur. Telah meninggalkan 5 orang anak, seorang daripada isteri pertama yang telah meninggal dunia dan 4 orang anak lagi daripada isteri keduanya. Jenazah beliau telah dikebumikan di tanah perkuburan Islam Ceras. Antara rakan artis yang telah menghadiri pengkebumian beliau, seniman Jins Syamsuddin, Yahya Sulong, Hamid Burka dan Muhammad Jun. Akhir sekali, semoga rohnya tenang di sana dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah.